Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah kita dapat bersambung dalam siri perkongsian daripada saya, yang mana kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan hukukul jiran, iaitu hak-hak jiran, yang mana perbincangannya kita ambil daripada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, rawahul Bukhari wal Muslim. Yang mana maksudnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik terhadap jiran, sehingga aku menyangka dia akan menjadikannya jiran itu sebagai ahli warisnya. Okey, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana kita faham bahawasanya Nabi kata dia selalu Jibril datang kepadanya dan berkata tentang jiran, supaya kita buat baik dengan jiran, seolah-olah macam jiran tu merupakan ahli waris. Maksud ahli waris kat sini, jiran tu juga ada hak ke atas harta kita selepas kita meninggal dunia. Seolah-olah, maksudnya hubungan berbuat baik dengan jiran tu penting. Okey, kemudian kita tengok ma'anil kalimat. Okey, Jibril malikul wahyu, malakul wahyi, yusini ya'muruni bihifzi haqqihi wa daf'il aza anhu, sayuwarrisuhu al-ishtiraku fil warasah. Okey, yang pertama Jibril ni adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Okey, yusini mewasiatkan, ya'muruni bihifzi haqqihi berpesan supaya menjaga hak jiran, wa dafa'al aza anhu dan larangan melakukan perkara yang jahat terhadap jiran. Sayuwarrisuhu al-ishtiraku fil warasah, ahli waris iaitu layak mendapat harta pusaka. Okey, kemudian kita tengok sababa wurudil hadis an Jabir qala, daripada Jabir berkata, ra'ar rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril yusalliya 'alal janazah. Telah melihat seorang lelaki akan Nabi, seorang lelaki telah melihat Nabi dan Jibril sedang solat Jumaat, sedang solat jenazah. Fasa'ala ar-rajulu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, dan lelaki itu datang kepada Nabi lalu bertanya tentang Jibril. Maka Nabi SAW pun menyebutkan hadis ini. Okay, kemudian syarahul hadis. Okay, yajibu mura'atul hukukil jiran wal ihsanu ilaihim biqadril imkan wa yahrumul i'tida'u alaihim bi ayyi udwanin sawa'un kana zalika bil qawli awil fi'li. Okay, huraian hadis ni dia mengatakan bahawa wajib menghormati hak jiran, berbuat baik terhadap mereka mengikut kemampuan, dan haram menyerang ataupun menyakiti hati jiran, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Okey, maksud jiran, mafhumul jar, maksud bagi jiran ni huwa al-mulasiku laka fi baitika wal qarib min zalika, iaitu orang yang tinggal bersebelahan ataupun berdekatan dengan rumah kita. Okey, hak jiran, bagaimana kita nak ukurkan siapa jiran kita?
Okay. Haddul jar fil Islam, hak jiran di dalam Islam. Annal jar al-ba'una daran kulli janibin. Jiran ialah 40 buah rumah di setiap penjuru daripada rumah kita. Maksudnya orang yang tinggal, kalau kata di rumah kita, yang dekat depan rumah kita, yang dekat belakang rumah kita, yang dekat tepi kiri kanan tu 40 buah rumah ke kiri, 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah di depan dan 40 buah rumah dekat belakang kita merupakan jiran kita. Okay. Dan kalau orang yang duduk rumah yang tinggi, rumah flat ke apa ke, kondo ke, dia atas bawah kiri kanan depan belakang tu adalah jiran dia lah. Okay. Kemudian kita tengok kepada aqsamul jar. Okey, pembahagian jiran. Pembahagian jiran ni ada 3. Yang pertama, jarulahu haqqun wahidin, haqqul jiwar al-musyrik. Okey, jiran yang ada satu hak sahaja, iaitu hak jiran sahaja, iaitu jiran yang tidak seagama dengan kita. Orang sebelah rumah kita dia bukan agama Islam contoh. Okey. So dia cuma mendapat hak jiran. Kena hormat dia juga, kena berbuat baik dengan dia juga. Cuma dia ada satu hak sahaja, iaitu hak jiran. Okey, yang kedua, jarulahu haqqani, haqqul jiwar wa haqqul Islam al-muslim. Jiran yang ada 2 hak, iaitu hak jiran dan hak Islam, hak sesama Islam, iaitu jiran orang yang duduk berdekatan dengan rumah kita dan dia Islam. Dia akan dapat, kita kena tunaikan hak dia sebagai jiran dan sebagai saudara sesama Islam. Dan jarulahu salasata hukuk, hakul jiwar, hakul Islam, hakul rahmi, iaitu al-muslim wa zur rahmi. Jiran yang ada 3 hak, iaitu hak jiran. Yang pertama, hak jiran, hak Islam, dan yang ketiga, hak persaudaraan. Hak maksudnya ada pertalian darah, iaitu jiran, orang yang berdekatan dengan rumah kita dan dia adalah ahli keluarga kita. Contohnya makcik ke, sepupu sepapat ke, ataupun saudara mara kita yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. So kita kena hormat dia sebagai saudara kita ataupun ahli keluarga kita, dan dia adalah orang Islam dan dia juga adalah jiran kita. Okey, kemudian hukukul jiran, hak-hak jiran. Okey, yang pertama, hak jiran ni adalah tarkul idrari bihi, jangan mencederakan. Okey, jangan mencederakan jiran. Maksudnya berbuat sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan kepada jiran kita, baling batu ke apa ke kan. Okey. Dan ihda'u ilaihi, berbakti ataupun berbuat baik kepada jiran. Okey, next. Kaifa yakunu ada'ul hukukil jiran. Cara beradab dengan jiran, yang pertama, bada'us salam, iaitu memberi salam. Jumpa, beri salam, tegurlah, bertegur sapa. Yang kedua, ayya'uda bil marid wa ya'zihi fil musibah, iaitu melawat ketika sakit dan menenangkan ketika berlakunya musibah. Jika dia sakit, pergilah buat lawatan untuk tanya khabar dan sebagainya, dan menenangkan ketika ada sesuatu musibah berlaku, kita pergi tenangkan hati dia supaya dia tidak terlalu sedih dan sebagainya. Tahni'atu fil farhi, mengucapkan tahniah ketika mereka mendapat satu-satu keseronokan, kebanggaan dan kejayaan. Bila tahu contoh anak jiran masuk MRSM ke, kita pergi tahniah lah, dapat masuk MRSM contohnya. Macam-macam lagi lah apa yang buat dia rasa happy, kita pergi ucapkan tahniah. Jangan dengki pula. Okey, kemudian al-man'u min iza'il jiran, iaitu larangan menyakiti jiran. Amma bil qawli,
fa anna yasma'a minhu ma yuz'ijuhu wa yuqlikuhu. Okey. Dari sudut percakapan, elakkan bercakap tentang perkara yang boleh mengganggunya dan membimbangkannya. Okey. Kita dengan jiran kita elakkan daripada bercakap tentang perkara-perkara yang boleh buatkan dia bimbang. Contohnya tadi, kita kena beradab dengan jiran ataupun nak applykan adab dengan jiran ni, tahu orang tu jiran kita tu sakit, pergi melawat. Kemudian pergi melawat tu okey dah, kita pula tak jaga mulut. Pergi dulu masa dekat kampung sakit macam ni juga, tak sampai 3 hari meninggal orang tu. Dia tengah sakit, kita cakap tentang perkara-perkara yang negatif. Okay. Elakkan daripada bercakap perkara yang membimbangkan. Okay, yang kedua, amma bil fi'li fayakuna bitadyiqi alaihi inda madakhili babihi aw ma ashbaha dhalika mimma yadurruhu. Okey, dari segi perbuatan antara contohnya adalah jangan menerjah masuk ke rumah jiran tanpa keizinan dia, dan jangan melakukan perkara-perkara yang membahagiakan jiran. Okay? Jangan main terjah masuk je mentang-mentang lah dia jiran kita, rapat dengan kita dah 10 tahun, dah hidup berjiran dengan dia, rumah dia tu jadi macam rumah kita, masuk macam tu je. Tak boleh. Kemudian lagi, kita tak boleh nak melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Okay, kalau orang yang duduk rumah flat ke apa ke, jangan sesekali buang sampah tu ikut suka kita. Mana tahu ada orang tengah jalan ke kat bawah, jatuh atas kepala dia ke apa ke, boleh memberi kemudaratan kepada dia. Okay, next, ahamiyatul jiran. Okay, yang pertama, yahsulut tabadulul manafi' wa qada'ul masalih, iaitu saling bertukar fikiran dan pendapat. Itu fungsi jiran. Kita boleh tanya pendapat, ambil nasihat dengan dia. Okey, yaksibus sawabud dunya wal akhirah, iaitu mendapat ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat sekiranya kita berbuat baik dengan jiran. Yang ketiga, yazidut tarahim wa ta'atuf, meningkatkan perasaan kasih sayang sesama manusia dan saling tolong-menolong. Okey. Kemudian yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ni adalah al-wasiyatu fil birri wasillati, wasiat ataupun pesanan berkaitan dengan berbuat baik dan mengeratkan silaturahim. Okay. Yang kedua, ta'kidu fil wasiyatul jar bi jarihi wal mubalaghati fi sya'nihi, iaitu penekanan terhadap menjaga hak-hak jiran dan larangan berbuat perkara yang keterlaluan ataupun perkara yang buruk kepada jiran. Tikrarul wasiyati fil jar li izharil inayatu bihi, pesanan wasiat terhadap jiran untuk menunjukkan keprihatinan. Okey. Jibril datang supaya kita lebih berpesan sesuatu kepada Nabi, supaya kita tu lebih ada sifat prihatin terhadap jiran kita. Dan yang terakhir, al-imanu bil malaikah. Pengajaran daripada hadis ni, kita kena beriman, percaya, kena beriman dengan malaikat. Okey, sekadar itu saja perkongsian daripada saya pada kali ini berkaitan dengan wasiat Jibril melalui hadis Nabi. Nabi kata kena berbuat baik dengan jiran seolah-olah jiran tu merupakan ahli waris kita. Maksudnya kehidupan kita dengan jiran ni kita tak boleh lari. Kebanyakan daripada kita ada jiran, ada orang sebelah rumah. Orang yang tinggal dekat bersebelahan rumah kita. Tension juga kalau duduk dalam bukit seorang-seorang, keluarga kita je kan. Nak tegur siapa, nak main dengan siapa. So semuanya tak boleh. So bila ada jiran, lakukan hak-hak jiran yang sepatutnya. Jangan, contohnya jangan kita nak bersihkan. Okey, Islam tu sukakan bersih, Allah sukakan kebersihan, tapi kita nak bersihkan rumah kita
pergi buang sampah kat rumah jiran. Itu adalah perkara yang tidak baiklah. Okey, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.